Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih berada dalam bulan Ramadan, di mana sekarang ni dah masuk 10 yang terakhir Ramadan. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberikan sedikit tazkirah berkaitan dengan zakat fitrah, di mana yang kita sedia maklum bahawa zakat fitrah ini hanya diwajibkan dalam bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zakat ini banyak, antaranya disebutkan di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Allah firman, wa aqimus solah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 77 disebutkan bahawa wa aqamus solah wa atuz zakah. Allah berfirman, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan Allah menyebut juga dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dalam hadis juga ada disebutkan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat dari segi bahasa ialah bersih, suci, bertambah dan subur. Manakala daripada istilah syarak, zakat fitrah bererti mengeluarkan makanan asasi sesebuah negara dengan kadar tertentu dan diberikan kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Hukum zakat fitrah ini adalah wajib. Zakat terbagi dua, tuan-tuan dan puan. Zakat yang pertama, zakat fitrah yang kita nak bincangkan pada hari ini. Yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta ni ada 5 kategori. Yang pertama, tanaman dan buah-buahan. Yang kedua, haiwan ternakan. Yang ketiga, emas, perak dan mata wang. Yang keempat, perniagaan. Yang kelima, galian dan juga rikas. Rikas ni adalah harta karun yang kita jumpai. Jadi kita tak bincangkan bahagian zakat harta, kita fokus pada hari ini berkaitan dengan zakat fitrah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat fitrah, kadar zakat fitrah yang telah ditetapkan kepada kita ni adalah satu gantang. Satu gantang ni menyamai 4 cupak. 4 cupak ataupun bersamaan dengan 2.7 kilogram makanan asasi sesebuah negara. Bagi kita di Malaysia ni, makanan asasi kita adalah beras. Maka sebagai ganti kepada beras, dibolehkan kita menggantikan beras itu dengan mata wang, nilai mata wang, di mana di Johor telah ditetapkan kadar untuk zakat fitrah ini adalah 7 ataupun 10, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di mana firman hadis Nabi SAW berkaitan dengan zakat ini, Nabi sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir ala abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir min al-muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila solat. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum kepada setiap muslim, sama ada hamba, orang merdeka, lelaki, perempuan, kecil
dan dewasa. Baginda menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang ramai menunaikan solat sunat Aidilfitri. Jadi tuan-tuan, kita dibolehkan untuk mengeluarkan zakat ini sepanjang bulan Ramadan. Apa hukum mengeluarkan zakat dalam bulan Ramadan ni? Hukum daripada awal Ramadan hingga, dia ada beberapa hukum di sini. Ada 5 hukum berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat. Yang pertama sekali wajib. Wajibnya bila? Bermula daripada terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi bagi sesiapa yang belum menunaikan zakat fitrah daripada awal Ramadan hingga penghujung Ramadan, apabila sampai ke penghujung Ramadan ia masih belum menunaikan zakat fitrah, terbenam matahari akhir Ramadan, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contoh, saya bagi contoh di sini. Kita berpuasa hingga 30 Ramadan. Apabila 30 Ramadan sampai 30 Ramadan, hari terakhir kita berpuasa, ada di kalangan kita yang tidak sempat ataupun belum menunaikan zakat fitrah, maka akhir puasa terbenamnya matahari, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika itu, telah terbenam matahari akhir Ramadan. Yang kedua, sunat. Waktu afdal ataupun waktu sunat bermula dari masuk waktu solat subuh, hingga solat sunat Aidilfitri. Sebelum ditunaikan solat sunat Aidilfitri, masuk waktu subuh pada pagi raya sehingga sebelum ditunaikan solat Aidilfitri. Ini waktu afdal, waktu yang terbaik ataupun sunnah. Tapi sekiranya semua nak cari waktu ini, maka dikhawatiri amil zakat tak sempat untuk menerima zakat daripada orang ramai. Ataupun sekarang ni kita menggunakan sistem online, takut hang, jam masa tu, semua nak bayar pada waktu afdal. Jadi kita ada waktu lain, iaitu waktu yang harus. Waktu harus ni bermula daripada awal Ramadan sehinggalah penghujung Ramadan. Jadi anytime daripada 1 Ramadan tu kita dah dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Waktu yang makruh bila? Selepas solat sunat Aidilfitri hingga terbenam matahari 1 Syawal. Selepas sembahyang baru kita nak bayar zakat, maka dihukumkan makruh. Dan haram, waktu yang haram kita mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya pertama setelah terbenam matahari, hari raya pertama. Hari raya pertama itu setelah habis hari raya pertama, terbenamnya matahari, maka haram bagi kita yang belum menunaikan zakat, ia mengeluarkan zakat. Bahkan ulama mengatakan bahawa mereka yang menunaikan zakat setelah habis solat sunat hari raya dianggap sebagai satu sedekah sahaja. Jadi tuan-tuan, syarat wajib untuk seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah ni ada 3. Yang pertama, Islam. Tidak wajib ke atas orang yang bukan Islam. Jadi alhamdulillah, kita Allah telah berikan nikmat Islam, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, mempunyai harta yang melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Jadi mereka yang mempunyai harta yang melebihi keperluan dan tanggungannya bila? Pada malam raya dan siangnya. Jadi contohlah, contoh saya ambil contoh di sini kadar RM7. Saya ambil yang minimal lah. RM7. Kita tak bayar zakat lagi sehinggalah pada malam hari raya dan siangnya kita dapati duit kita melebihi keperluan untuk kita dan keperluan untuk keluarga. Maka di saat ini wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, siapa yang wajib mengeluarkan zakat ni? Hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Contohnya, kita hidup daripada awal Ramadan, bermulanya puasa, kita hidup sehinggalah akhir Ramadan kita hidup. Akhir Ramadan kita hidup. Jadi apabila terbenamnya matahari akhir Ramadan, kita masih hidup sehinggalah melepasi Syawal. Terbenamnya matahari kita masih
hidup lagi, terbenam matahari akhir Ramadan. Maksudnya dalam Islam ni, bermulanya hari baru dalam Islam ni adalah terbenamnya matahari. Kita menggunakan kaedah Masihi, kaedah yang bukan Islam. Sebenarnya bukan saya kata perkara tersebut salah, tapi ramai orang yang tak perasan dalam Islam terbenamnya matahari dah masuk hari baru. Jadi siapa yang hidup sepanjang bulan Ramadan hingga awal Syawal, maka wajib ia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk juga tanggungannya seperti anak-anak dan isterinya. Okey. Bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan, awal Syawal, tidak diwajibkan zakat fitrah. Bagi ibu-ibu contohnya ataupun ayah-ayah yang mana mereka dapat bayi baru yang dilahirkan, bayi tersebut lahir setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Maksudnya bila terbenam matahari akhir Ramadan baru bayi tersebut dilahirkan, tak wajib zakat. Tetapi sekiranya bayi tersebut dilahirkan di akhir Ramadan, sebelum terbenam matahari, akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, dan ia hidup sehingga awal Syawal, maksudnya sehingga lahir sebelum terbenam matahari dan hidup sehingga awal Syawal, hidupnya setelah terbenam matahari akhir Ramadan, awal Syawal itu masih hidup, maka wajib ditunaikan zakat fitrah ke atas bayi tersebut. Jadi tuan-tuan, dan yang akhirnya golongan yang berhak menerima zakat ni Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, auzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-60, Allah kata, ni Allah berfirman, sesungguhnya zakat fitrah itu hanya untuk orang yang pertama orang fakir, orang miskin, yang kedua orang miskin, yang ketiga kepada amil, orang yang pemuntik zakat, kemudian yang keempat mu'allaf, yang Allah lembutkan hatinya untuk menerima Islam, yang kelima hamba yang hendak memerdekakan dirinya, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh ibnu sabil, iaitu orang yang bermusafir tertandas, yang ke-8 fi sabilillah, iaitu mereka yang di jalan Allah seperti orang-orang yang menuntut ilmu dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sahaja tazkirah ringkas saya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita terus dalam Ramadan ni, untuk kita menambahkan amal ibadat kita dan menambahkan pahala kita dengan amalan-amalan yang difardukan dan juga amalan-amalan sunnah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.